warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, apa khabar semua? Harap-harap semua masih dalam keadaan sihat sebelum kita naik semula untuk PDPC kita. Okey, mungkin kemungkinan bulan November lah. So, jika sekiranya November, awal November, so hari ini merupakan hari terakhir kita ber-PDPR lah. Rasa sedih lah pula tak boleh nak PDPR lah. So hari ni cikgu bawa pergi betul-betul tepi pantai lah. Okay, so kita akan bersiaran di tepi pantai. Tapi jangan lupa di samping awak mesti sediakan peralatan sebab kita akan meneruskan perjuangan bagi siri yang kedua, set SPM model kedua. Hopefully awak dah bersedia model set 2 tu. Sebab set 1 kita dah habiskan. Kita try lah untuk habiskan set 2. Cikgu akan buat yang teori tu cepat-cepat sikit lah. Boleh ke macam tu? Boleh semua ready Okay, so tanpa buang masa, kita serahkan kepada Kenit Lapar ataupun Mr. Aiman untuk memulakan majlis dengan bacaan doa. Semoga majlis kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Kenit Lapar dipersilakan. Kalau boleh on kamera. Gelak pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, are you ready guys? Kita akan start so insyaAllah. Okay, kita akan pergi terus pada Okay, untuk teruskan ni kita akan fokus pada set yang kedua, model ujian dari local publication. Okay, harap-harap awak dah bersedia lah. Okay, so yang pertama sekali sambil tu boleh nampak paparan slide? Isn't it clear for you? Anyone can respond? Boleh. Okay, good. So sambil tu tolong catat. Kalau kata awak dah siapkan dia punya jawapan, mana-mana yang betul just tick lah. Okay, yang salah tu you baiki. Okay, so ini merupakan soalan yang agak famous jugalah dalam soalan bahagian A, teori yang bawa markah 30 markah keseluruhan tu. Okay, kita ada sistem unjuran di mana sistem unjuran ni dipecahkan kepada dua. Satu yang berpusat, okay, dan satu lagi merupakan unjuran selari. So kalau yang berpusat ni dia lebih kepada perspektif linear dan juga perspektif udara lah. Okay, dan untuk yang selari kita ada unjuran ortografik dan X diminta kita tuliskan jawapannya. Apakah X tersebut? Okay, welcome. Siapa yang baru datang tu? Have a nice sit. Okay. Okay, apakah X di sini? Unjuran selari. Satu lagi, apa benda? Apa bendanya? Memang agak famous bila sebut tentang apa ni? Ini sistem unjuran. Memang famous. Okay, so dia ada unjuran berpusat dan juga yang selari. Selari, di bawahnya ada ortografik dan ada satu lagi. Apakah ianya? Anyone can respond? Adik-beradik lah. Okay, dia adalah unjuran oblique. So dapat Boleh Markah dia adalah 1. Okay, dan yang kedua kita tengok di sini peralatan. Namakan peralatan itu. So apakah nama peralatan ini? Waktu awak menulis jawapan pastikan ejaan semua betul lah. Kalau you nak tulis dalam bahasa Inggeris, pastikan keseluruhannya adalah bahasa Inggeris. Boleh macam tu Okay, so di sini dia bawakan awak 1 markah. Okay, so dia adalah sesiku set. Boleh Okay, ada apa Khairan? Tak apa ya. Saya nak jawab set square ni. Boleh. Kalau you nak tuliskan dia sebagai set square pun diterima.
Sekejap Set. Ejaan dia pastikan betul lah. Okay, set square. Okay, jangan campur adukkan Melayu BI pula. Boleh macam tu Okay, yang ketiga. Rajah 3 menunjukkan bulatan yang dilukis secara lakaran. Okay, nyatakan kaedah lakaran yang digunakan untuk melakar. P tu apa? Q tu apa? Siapa dapat bagi jawapan? Setiap satu Kaedah jawapan jari dengan kaedah bulat. Kaedah petak. kaedah petak. Kaedah kotak. Kotak. Setiap satu tu dia akan bagi markah 1. Sebab kalau kita perhatikan di sini markah keseluruhan dia adalah 2. So ini kaedah jejari. Awak tahu kan macam mana nak bina dia? Okay, kita buat jejari tu seolah-olah macam kita ada gitu masa awal-awal tu. Okay, and then let's say you divide by lebih kurang ni lebih kurang macam ni, you divide gitu. Okay, nak buat bulatan, you andaikan radius yang awak guna tu katalah segitu Mungkin awak boleh tandakan dengan jari awak jugalah. Macam Mr. Bean tanda tu. Tahu tak? Okay, so you tanda sikit, you calik sikit, sikit. Okay, and then bila dah siap tu barulah awak lukis bulatan dalam keadaan melakar. Ni lebih kurang lah. Itu adalah kaedah dia. Dan segi kaedah kotak, you nampak apa yang dia lakukan di sini. Dia buat kotak and then dia buat penjuru. Dia just roughly melukis bulatan berkenaan. Boleh tak ada masalah. Okay, so nombor 4 di sini menunjukkan yang ni selalulah. Yang ni memang agak famous jugalah dalam exam, selalu ditanya. Apakah nama sistem pendimensian bagi R dan juga sistem bagi S? You nak tengok beza, awak tengok pada pendimensian dalam keadaan vertikal. Okay, sebab kalau you tengok dalam horizontal, dia tak akan bagi apa-apa beza. Kita tengok pada vertikal, dia akan menunjukkan satu yang tegak dan satu lagi dalam keadaan align. Okay, so apakah nama yang R tu? Anyone can respond? Terjajar. Dan yang ini yang tegak di sini adalah eka arah. Make sure ejaan awak betul. Dia ada 2 A di tengah-tengah tu. Eka arah. Dan yang ini adalah terjajar. Ejaan pastikan biar betul lah. Boleh Okey. Apa soalan dia nak? Rajah 5 menunjukkan pembesaran rajah mengikut nisbah luas. Okey. So dia minta kita susunkan langkah-langkah kerja tersebut. Nombor 1 dia dah bagi dekat awak. Dan yang terakhir juga diberi nombor 1 dan yang last kali dia bagi. Awak cuma perlu letakkan 2, 3 dan 4. Okey. Nombor 1 panjangkan garisan AF, pilih A sebagai pusat pembesaran. Bina garisan serenjang di A, bahagikan kepada 4 bahagian yang sama pada garisan condong. Ini merupakan titik pertama yang kita pilih. Kalau kita pilih di titik yang itu, maka ada beberapa komponen yang terpaksa awak teruskanlah, awak cari apa lagi yang seterusnya yang diperlukan. Okey, contoh di sini kita ada bina garisan serenjang di A. Dia dah pilih lah. And then bahagikan mengikut nisbah. Okey. Dan juga di situ juga merupakan pusat bagi pembesaran di mana akan ada garisan-garisan pancaran. Itu nombor 1. Okey. Tengok nombor 1 di sini. Dia lukis yang ini. Nampak dia dah pilihkan A. So A dah jadi dia punya keutamaan pilihan dia. Dia buat yang pembagi. Okey, pembagi nisbah 4-3 ni. Okey. So dia dapatkan garisan serenjang. Nampak? Dan dia juga lukiskan garisan-garisan pancaran. Okey, selepas itu apa kita nak buat? Awak boleh refer pada you punya modul. Lepas ni apa nak buat? Yang mana satu nak pilih? Bulatan berpusat di A berjejari AF. Okey, susunan awak macam mana nak letak? 2, 1, 4, 3, 5. 2, 1, 4, 3, 5. Okey, kita check. Okey, 2. Okey, very good Khairil. Okey, so ini adalah antara item penting dalam
soalan bagi bahagian A lah. So make sure awak mahir yang ini. You tahu step dia lepas ni apa nak buat, lepas ni apa nak buat. Okay, so boleh yang ini. Kita teruskan. Okey. Yang ini pula darjat 6 menunjukkan sebuah parabola. Ini adalah sebuah parabola. Kalau dia separuh, dia half. Okey. Kalau elips, dia akan jadi lengkap. You kena fullkan dia. Ini merupakan separuh, lebih kurang macam separuh elips. Okey. Tapi kalau dalam parabola, dia adalah parabola penuh. Okey. Nyatakan dua ciri parabola di sini. Yang pertama sekali, mesti ada mercu. Okey. Dan juga paksi dia adalah paksi simetri di sini. Nampak So dua item ni adalah antara item yang sinonim dalam parabola. Istilah-istilah dia awak kena tahulah. Dalam parabola istilah apa yang kita guna. Kita gunakan mercu dan juga paksi simetri. So di sini kalau you perhatikan dia punya mercu kat sinilah. Kat puncak. Yang ini merupakan mercu dia. Dan paksi simetri dia adalah garisan pembahagi tengah di situ. Maksudnya bila kita lipat dia, kita akan dapat bentuk yang samalah atas dan juga di sebelah bawah. Boleh tak jadi masalah itu Kalau ada apa-apa you bagi tahu. Okey, apakah? Yang ini adalah menunjukkan satu ruang yang terdapat dalam sebuah rumah kediaman setingkat. Nyatakan ruang fungsi ruang itu. Dia tanya fungsi cuba tengok di sini. Dia tanyakan dekat awak fungsi. Bukan feng shui fungsi. Ni antara item-item penting jugalah. Ditulis kat situ fungsi dia. Yang ini adalah ruang orang kata dalam ID awak kita ada stove ataupun kita ada dapur kita ada sinki. Okey. So dia tanya fungsi ruang tu. Apa bendanya? Satu markas sahaja di sini. Jawapan dia atau bukan semua tu. Tujuan dia adalah untuk apa yang kata senang untuk awak ingat. Yang pertama sekali adalah bila duduk dekat dapur tu dia merupakan satu ruang ataupun tempat untuk awak lakukan aktiviti berkaitan penyediaan dan juga penyimpanan makanan. Nampak So you boleh pilih lah mana satu sebab markah dia adalah satu sahaja. So kalau you tulis untuk menyimpan barang-barang pun dah okey. Boleh diterima lah melakukan aktiviti penyediaan dan penyimpanan makanan. Sebab kita kalau duduk dekat dapur memang kita nak sediakan lah. Okey, kita nak sediakan apa yang patut lah. Boleh faham bila sampai dekat bahagian ini? Boleh ke? Boleh Boleh. Okey, good. Kita teruskan. Okey. Dua ciri rhombus. Kita laju sikit lah sebab sekejap lagi nak buat bahagian B. Kita nak cuba habiskan. Okey. Dua ciri rhombus. Yang pertama sekali adalah for sure sisi dia adalah sama panjang. Okey, dia tak sama dengan lelayang rhombus. Dan sisi bertentangan adalah selari. Bertentang yang inilah. Okey, setiap satu. Ni selari, ni selari. Yang ini pun selari, selari. Nampak Dan di tengah-tengah sini membentuk sudut pelengkap. Pelengkap 90 darjah, 90 darjah. Nampak? Okey, dia tak sama dengan lelayang. Dia adalah rhombus. Boleh Boleh istilah rhombus di situ? Kalau rhombus, sisi dia sama panjang. Okey. Dan yang setentang dengan dia adalah selari. Tak sama dengan orang kata apa? Lelayang. Lelayang lain pula. Boleh Kita teruskan. Okey, dan ini adalah antara orang kata apa? Jawapan ekstra lah. Kalau awak tak ingat yang dua tu, mungkin awak ingat yang ketiga, awak boleh tulis jugalah. Persilangan antara dua penjuru adalah serenjang. Nampak ni ni garisan ni dengan garisan ni dia adalah 90 darjah, maka dia adalah serenjang. Dan jumlah sudut yang bersebelahan okey adalah 180. Di sinilah sebelah dia. Okey. So nombor 9. Nombor 8 tadi okey clear.
Okey, nyatakan elemen pengorakan yang berlabel P. Apakah nama garisan itu? Garisan apa? Lipatan. Yes, very good. Satu markah Dia adalah garisan lipatan. Dia merupakan lipatan bila dia terbentuk pada objek yang ada liku di dalam dia lah. Okey, ada penjuru dia. Contoh di sini adalah prisma. Okey, juga boleh awak apply ke piramid. Tapi dalam kon dan silinder dia tak ada garis lipatan. Apa yang ada pada dia adalah garisan apa dia? Garisan elemen. Garisan yang kita provide, yang kita bentukkan, tujuan garisan elemen tu kita provide adalah untuk dapatkan titik-titik antara. Jelas di situ Okey, harap awak clear lah dengan terms-terms yang ada dalam JKT ni. Okey, Raja 10. Dia cuma minta kita recognize sama ada unjuran ni adalah unjuran apa. Beza antara unjuran X dan juga unjuran Y. Apakah unjuran X di situ? Anyone can give me the answer? Apakah X? Hello, apakah X? Unjuran sudut kedua. Unjuran sudut. Unjuran sudut ke? Dua. Y? Pertama Dia dah confirm dah. yang Y tu unjuran sudut ketiga. Okey, X? Unjuran sudut pertama. Yes, very good. Okey, X adalah unjuran sudut pertama sebab pandangan atas dia duduk di sebelah bawah. Nampak Dan Y adalah unjuran sudut yang ketiga. Sebab nak recognize dia senang je, mudah je. Kita tengok dia punya pandangan atas. Kalau pandangan atas tu duduk di sebelah atas, maka itu adalah unjuran sudut yang ketiga. Okey, setakat yang kita belajar tak ada unjuran sudut yang kedua. Pertama dan juga yang ketiga sahaja. Okey, clear di sini? Okey, so ini adalah unjuran sudut. Ejaan pastikan nak betul dan jangan awak tulis pertama ataupun you tuliskan dalam bentuk angka. Katalah you tak sempat unjuran sudut, you tahu dah ini adalah yang pertama, you pergi tulis dengan angka 1. Tak boleh lah. Okey, you pergi buat macam ni. Tak boleh. Ini tak boleh Ini tak boleh. Yang ini pun tak boleh ditulis dengan 3 macam tu, tak boleh. Macam ni tak boleh. Jelas di situ? Boleh Okey. So kita pergi ke 11. Okey. Yang ini adalah pandangan hadapan bagi sebuah rumah kediaman setingkat. Okey, dia minta kita nyatakan apakah A, apakah B dan apakah C. Ni awak selalu buat dah dalam projek halaman 8. Memang inilah tugas awak. Okey, apakah A? Tingkat ram kaca tetap. Okey, B? Apakah B itu? Tingkap apa tu? 4 arrow? C? Yang ini awak ada dalam projek. Okey, dalam halaman 8 awak ada So kita tengok A tingkap ram kaca tetap dan B adalah tingkap gelangsar mengufuk. Nak tahu ufuk tak ufuk ni awak tengok dia punya arrow. Nampak arrow dia? Arrow dia berada dalam keadaan mengufuk ataupun berada dalam keadaan horizontal. Maka tingkat gelangsar ni adalah tingkat gelangsar jenis mengufuk. Dia ada dua kan? Satu lagi yang menegak. Kalau menegak, arrow dia upside down lah. Satu atas, satu bawah. Okey, boleh Okey, dan C pula adalah pintu apa ni? Pintu beransel tanpa jenang tengah. Okey, very good. Okey, pintu berensel tanpa jenang tengah. Tengah-tengah dia tak ada jenang. Dia exactly sama macam pintu pada studio LK kita. Okey, tengah-tengah tak ada jenang. Kalau tengah-tengah ada jenang, dia akan ada pemisah lah antara panel ni dengan panel ni. Kalau you nak masuk, you tak boleh lalu kot tengah ni lah. You kena squeezekan badan awak lalu sebelah-sebelah lah. Boleh sama ada belah kiri ataupun belah kanan. Boleh? Okey, so 12. Okey, nyatakan paksi yang berlabel X ni apakah nama paksi itu?
Ini adalah lukisan oblik So X adalah paksi. Ni kerak juga ni, dia tanya kat awak. Paksi apa? Paksi surut. Yes. Okay. Yang ini nama dia adalah paksi surut. Boleh Okay, so 13. Ini adalah antara perintah ataupun command yang ada dalam lukisan terbantu komputer ataupun yang kita sebut AutoCAD tu. Okay, dia minta kita lengkapkan jadual dengan menulis nama ikon dalam ruang. Digunakan untuk kembali kepada operasi sebelum operasi semasa. Okay, digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan objek. Digunakan untuk membuat latihan. Untuk membuat bulatan. Okay, so yang ini, apakah nama ikonnya? Dia ada arrow gitu So nama dia adalah Ini bukan sekadar dalam LTK sahaja. Bukan hanya ada dalam AutoCAD, tapi dia juga ada di mana-mana lah. Okay, dia ada dalam Microsoft Word awak pun ada kan? Kat mana-mana pun ada. Bila ada arrow macam ni, dia seolah-olah macam buat semula lah. Undo. Okay, boleh yang ini? Tak ada masalah kan? Arrow ni adalah undo. Okay, dan yang ini adalah bila kita nak zoom kita nak besarkan, you kena cari ataupun you boleh type pada arahan. You ejakan scale pun boleh. Okay, dia akan keluarlah arahan yang macam gini. You boleh kecilkan atau besarkan mengikut scale yang awak bagi kat dia lah. Okay, dan ini digunakan untuk membuat bulatan. So for sure everything is in English. So you tak boleh tulis kat sini bulatan jugalah. You kena write down here as a circle ataupun you boleh tulis C. Okay, circle eja lah. Okay, so you eja penuh lah circle. So dapatlah satu markah kat dia. Boleh? Boleh tengok? Boleh snap. Okay, Boleh. boleh Okay, Rajah 13 di sini menunjukkan lukisan pengurakan. You kenal dah Rajah ni adalah kon. Okay, kon ni adalah kon yang kita potong ataupun kita cantas dia. Okay, so dia akan dapat yang macam gini. Soalan dia juga diberikan pada kita langkah kerja. Okay, so langkah dia ada 7 di sana. Dia minta awak lengkapkan lagi 3 sebab markah di sini adalah 3. So 1, 2 dah diberikan pada kita. Bahagi bulatan 12 bahagian. Unjuk garisan dari pandangan atas ke pandangan hadapan. Dan nak bina garisan elemen pada pandangan hadapan. Dan yang ketiga, apakah dia? 6 dengan 7 yang terakhir 2 tu dia dah bagi dekat kita. So kita like lagi 3, 4 dan 5. So kita tengok yang ketiga. Lukis garisan elemen pada lengkuk pengurakan. Pindah jarak dari pandangan atas ke lengkuk pengurakan. Lukis lengkuk pengurakan dari pandangan hadapan. Kita tengok sikit. Okay, tadi dia kata 12 bahagian pada pandangan atas. Dah selesai. Okay, and then dia kata unjurkan apa semua tu, garisan elemen apa semua pada pandangan hadapan. Okay, kita pergi balik dekat dia. Okay, nombor 3. Kita sekarang nak mencari nombor 3. So, yang mana satu? Yang kedua terakhir. Okey, boleh bagi dekat cikgu senarai list langkah yang awak ada. 1, 2, 5, 6, 4, 3, 7. Okey, kita cek. Okey, dia kata 3 lukis lengkuk pengurakan dari pandangan hadapan. Dia buat lengkuk lah. Okey, yang keempat, pindah jarak. Lukis elemen pada lengkuk pengurakan. Okey, kita cek dia punya jawapan. Okey, ni yang ketiga betul. Okey, yang keempat pun betul, yang kelima pun betul. Tahniah Khairil, dapat 3 markah di situ. Okey, jika sekiranya awak tersalah tulis dia punya langkah dia, mungkin awak miss kat sini 4, kat sini 5, 3 dah okey, markah awak akan hanya dapat 1 sahajalah. Okay, so make sure bila nak susun langkah, make sure you tahu dia punya konsep awal macam mana nak buat. Boleh Okay, very good. So last untuk bahagian A kita ada juga susun langkah kerja. Soalan susun langkah kerja ni agak famous lah lately termasuk juga dengan soalan latihan terbantu komputer, di mana
kalau kita tengok soalan tahun lepas SPM 2020 untuk AutoCAD dia bawa markah sampai 9 markah. 2 soalan 9 markah, 1 4 markah, 1 5 markah. Agak besar lah. Okey. Dan kedua-dua soalan ni melibatkan susun atur ataupun langkah kerja. You kena letakkan dia punya langkah kerja. Jadi kita nak letakkan, kita nak dapatkan jawapan langkah kerja, maka awak kena tahu dia punya praktikal jugalah. Bila mana you hands on, itu yang kita apply dalam jawapan untuk dapatkan jawapan yang betul. Boleh secara teori. You kena tahu praktikal untuk dapatkan secara teorinya macam mana. Okey, susun langkah kerja 1, 2, 3. So which one come first? Hitamkan garisan aliran pipe, simbol kunci pipe dan simbol penyambungan. Lakarkan aliran. Berapa? 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2. Berapa? Berapa? Tengah je cikgu dapat 1 Yang atas bawah tu tak berapa clear. Dah sekali 3. Okey. Tengah 1, bawah 2. Okey. Terputus tak dengar saya. Okey. 3, 1, 2. Lakarkan aliran berdasarkan lukisan pipe dia ISO Itu nombor 1. Nombor 2 katanya lukis simbol liku, siku, sambungan T dan kunci pipe atas aliran. Okey, kita tengok. Last kali hitamkan. For sure lah. Okey, nombor 1 betul. Nombor 2 juga betul. Nombor 3 juga betul. Tanya. You akan dapat 3 markah di sini. Boleh Yang ini awak macam kacang dah pada awak. Sebab dah selesai you punya halaman 9. So maksudnya bila selesai, hopefully semua dah faham lah. Okey, tanya Okey, kita akan pergi pada nombor 1. Tengok betul-betul. Awak boleh refer awak punya modul lah. Okey. Ruang tamu ingat kita ada 1 unit lampu chandelier. Chandelier ni selalu sinonim dengan Swiss dikawal oleh Swiss pemalap lah. Okey, yang ada D tu. And then ruang tamu juga ada kipas siling. Bila sebut kipas siling, mesti awak providekan dengan apa? Mesti ada alat atur. Walaupun di bahagian catatan tak ada tapi ilmu yang awak ada adalah awak kena tahu mesti awak provide alat atur dan plus dengan Swiss di sebelah dia. Nampak? Okey. Dan 1 unit penyaman udara, yang ini tak ada wiring. Papan fuse agihan juga tak ada wiring. Soket antena TV, telefon juga tak ada wiring. Wiring ni adalah pendawaian. Kita kaji dulu. Okey. Kita pergi pada bilangan yang kedua, ruang makan. Kita ada 1 unit kipas dinding. Kipas dinding you kena hitamkan. Nampak You kena hitamkan dia punya kipas tu. Okey. And then jangan lupa mesti ada Swiss. Yang ini for sure akan ada Swiss walaupun pada bahagian catatan tak ditulis. Yang ini adalah common sense. Dan 2 unit lampu downlight dikawal oleh 1 Swiss. Soalan ni agak orang kata favorite jugalah. Okey. Kalau SPM dia kerap juga keluar 2 downlight dikawal oleh 1 Swiss. Okey. Dan di bilik air pula kita ada 1 unit lampu globe juga mesti ada Swiss. Swiss dia for sure akan duduk di sebelah luar bilik air. Kecuali pada bahagian catatan dituliskan di situ Swiss tarik. Kalau Swiss tarik, you akan provide di sebelah dalam. Isn't it clear? Boleh Dan bilik air juga dia minta kita adakan 1 unit point pemanas air. Yang ini tak ada wiring. Boleh Dan dapur pula kena ada 1 unit lampu pendaflar kembar. Nampak kembar. Dan dia tak mention apa-apa di situ. Dia tak kata pun dikawal oleh Swiss 1 hala ke, dikawal oleh Swiss 2 hala ke. Dia tak bagi tahu apa pun di situ. So kita kena tahulah apa benda di sebalik catatan tu. Sekejap lagi kita akan tengok. Dan 1 unit soket alir 3 pin 13 ampere.
Ini juga tak ada Swiss. Nampak Yang lampu pendaflar kembar tadi ada Swiss. Okey, dapat yang ni Okey, kita pergi, kita tengok di sini. Ni dah dia siap lukis lah dekat kita. Okey, kita pergi pada tadi kita ada apa? Kita ada ruang tamu. Okey, kita pergi pada ruang tamu. Ini adalah chandelier. Nampak Chandelier. Okey, ada gap. Di sini ada gap sedikit dengan dinding. Dia tak sentuh dinding. At least dia ada gap dalam 1 mm cukup lah. Okey, jangan terlampau jauh sangat. Nampak Jangan bagi dia lekat. Dan lengan, cikgu nak ingatkan sekali lagi, halakan dia ke kanan. Huruf D kena diletakkan di sebelah lengan tu. Okey, ada apa soalan tak? Dan lampu chandelier pastikan awak lukis exactly macam ini. Dalam buku teks cikgu tahu, dia ada di tengah-tengah, dia ada satu circle. Pasal tak? Dalam buku teks dia ada dilukis macam gini tau. Bulatan kat tengah. Okey, ni. Ni lebih kurang lah Ni yang besar. Yang besar tu macam tu. Ni tak ada line lah. Okey, ni besar. Yang kecil tu dia duduk gini. Dia kecil sikit. Dia punya tanda tu. Ini yang ada dalam buku teks. Juga kita terimalah. Tapi jika sekiranya awak lukis macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Sebab dah ada dalam buku teks, kan? Okay, so nak mudah, cikgu suggestkan lukis yang mudah lah. Okay, bulatan yang inilah lebih sesuai, bukan? Ni nak kena lukis bulat pula. Apa pun up to you lah. Yang mana awak rasa lebih mudah untuk awak. Boleh ke? Boleh macam tu Okey, dan kipas pula pastikan ada alat atur. Alat atur dia senyum arah kipas. Nampak Dia masam hala ke dinding. Ni alat atur kita. Okey. Sorry. Dia masam arah betul ke macam gini? Cuba you check balik dalam buku teks. Dia senyum ke kita. Betul betul-betul. Okey. Betul tak? Ni senyum arah senyum macam ni. Jangan silap pula senyum hala ke sana. Nampak Dia senyum hala sini, yang ini akan jadi you punya dinding. Ni dinding batu. Berlepah lah biasanya. Dia masam arah dinding. Nampak Dan di sebelah alat atur mesti ada Swiss. Okey, dan Swiss tu awak hitamkan. Dia punya standard kecil besar diameter Swiss tu, kalau boleh you make sure bagi semua seragam. Jangan ada yang satu kecil, satu besar. Dan tolong jangan freehand. Sama sekali awak tak dibenarkan untuk freehand. Okey, semua menggunakan peralatan. Okey ruang tamu kita ada aircon, kita ada TV. Ingat TV dia bulatan kecil tu dia tak hitamkan. Sebab dia dah ada label TV. Dia dah ada TV tulisan. Tapi yang telefon bulatan tu hitam. Tu beza dia. Jangan pi hitam lepas tu pi tulis TV. Jadi simbol salah lah. Okey, boleh And then ruang makan kita ada fuse agihan. Yang ini, yang putih ni je. Okey, ni macam main fuse awak lah. Okey, kat rumah kita ada ibu yang panggil ibu tu lah. Okey, so kita ada tadi kita ada downlight 2 downlight. Ni ada 2 downlight, 1, 2. Dikawal oleh satu switch di sini. Nampak? Wiring dia dari 2 dia akan pergi ke satu switch. Sebab kita dah ikut dia punya arahan. Nampak Okey, dan kita ada sekejap tengok balik. Satu unit di dapur Okey, so yang ni ada satu switch. Ingat tadi ada 2 unit, satu switch je. Satu unit je. Okey, so kita pergi pada ruang dapur. Pendaflar kembar ada satu switch. And then kita ada 13 ampere di situ. Soket 3 pin tadi. And then bilik air. Siapa boleh cerita kat cikgu bilik air dia? Kenapa dengan bilik air dia? Anyone can respond here? Switch ke dalam? Swiss kat dalam. Tak boleh lah. Swiss dia tak boleh kat dalam. Kedudukan dia salah. Kecuali dia adalah Swiss tarik. Kalau Swiss tarik boleh you allocatekan di dalam bilik air. So, untuk kes ini awak terpaksa letakkan dia di sebelah luar lah. Hitamkan. Gitulah.
Okey, dan yang ini mungkin awak boleh panjangkan ke sini, masuk sinilah. Okey, dan aliran awak punya pendawaian jangan bagi ada serong. Kalau boleh dia hanya mengikut pasti X dan Y sahaja. Dan tolong elakkan dari pendawaian yang awak allocatekan tu dari bersilang dengan pendawaian yang lain. Jika tak dapat nak elak, tak apalah. Tapi seboleh-bolehnya tolonglah cari jalan untuk bagi dia single-single di sana. Boleh ya? Clear yang ini? Ni untuk letrik, soalan nombor 1. Markah dia tadi adalah 10 markah. Okey. Yang ini awak kena ingat dia punya simbol dan juga kena tahu simbol ada tak dia punya Swiss di sana. So you kena tahulah. Jangan semua you hentam pergi buat ada Swiss Ada item-item yang tak ada Swiss pun di sana. Okey. So di sini okey, boleh nampak. Okey, boleh nampak. Dawai dia boleh tembus dinding Boleh. Boleh. Dawai boleh je. Ni. Macam kat sini kan boleh. Macam selalu kebiasaan kita diminta untuk lukiskan lampu globe. Contoh lampu globe Swiss 2 hala. Satu letak dekat koridor kat luar, satu lagi dekat ruang tamu. Contoh lah. Jadi awak terpaksa letak contoh Ni adalah contoh you lukis ni. And then buat lengan gitu, letak angka 2. Kat sini pun mungkin lukis kat sini, lengan kat sana angka 2. So dia punya wiring tu boleh pergi macam gini. Tapi bila awak buat belok-belok tu pastikan L shape. Dia tak boleh ni okey tapi tak boleh macam gini. Ni tak boleh. Ada gap di sana. Tak boleh Make sure dia touch. Begitu juga dengan awak punya ni kipas ni semua kena touch. Boleh faham? Dia punya wiring kena touch. Okey, kipas, lampu dan sebagainya. Boleh ke? Hopefully okey Boleh. Okey. Dan seperkara lagi yang cikgu nak highlightkan di sini. Okey, boleh buat catatan sedikit tak? Alat lengkap. Okey. Dia ada alat lengkap dengan alat tambah dalam lukisan elektrik ni. Nampak tak? Okey, so kita pergi balik dekat dia punya senarai nama tu, alat tambah. Kalau you nampak dia tulis kat sini alat tambah. Nampak tak? Boleh nampak kat sini tak? Alat tambah. Sepatutnya kan dia tak bolehlah tulis semua tu adalah alat tambah. Okey? Dia kena juga tuliskan alat tambah dan alat lengkap. Dekat sini mesti ada alat lengkap juga. Macam mana you nak kerti alat tambah lengkap? Macam mana you nak kenal pasti alat lengkap, alat tambah ni? Macam mana? Kalau lampu chandelier, dia adalah kategori AL ke AT? Kita tengok AL dulu. Ingat dalam elektrik dia ada AL, ada AT. Tapi dalam pipe dia lain pula. Nampak dalam pipe dia ada alat lekapan, iaitu sanitary, dan juga alat pemasangan. Istilah-istilah ni orang kata agak orang kata selalu jugalah ditanya dalam SPM. Kadang-kadang kita sendiri pun dia akan confuse. So di sini kita clearkan dia, alat lengkap tu yang mana satu? Which one will be our alat lengkap? Nampak AT, kita tengok TV, kipas siling. Okey, alat lengkap ni very good Khairil. Alat lengkap ni dia adalah antara orang kata yang contoh lampu kan. Bila kita on je kan, dia terus je berfungsi. Nampak? Okey, dia berfungsi di sana. Macam kipas, kalau kita on, dia akan terus berpusing kat sana. So itu adalah alat lengkap. Nampak lengkap. Tapi kalau kata alat tambah, kalau dia adalah alat tambah pula, dia termasuk dengan soket. Nampak dia adalah soket, alat tambah cikgu tulis kat sini alat tambah. Dia adalah soket. Ni
Ni semua ni papan, soket antena, okey. Talian telefon, benda yang macam kecil-kecil tu akan jadi alat tambah dia. Boleh faham di situ? Macam lampu, kipas, semua adalah alat lengkap. Boleh Alat atur semua adalah alat tambah. Boleh clear di situ? Boleh tak? Okey. Boleh Okey, kita akan teruskan untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, ini adalah tangent lah, markah dia adalah 15. Dan kalau kita perhatikan di sana kita diberi elips. So, bila diberi elips, siap-siap you bahagikan kepada 2 lah untuk dapatkan jejari 2 sukuan di sana. You akan dapat 2 sukuan lah yang membolehkan awak lukis dia punya bulatan untuk elips. Satu yang berjejari 50 dan satu lagi berjejari 40. So, mesti for sure akan ada Cikgu Tito. Dan juga di sini kalau kita perhatikan, kita ada JX. So, JX kita di sini. Apa kaedah yang kita nak apply? Macam mana you nak kaji dia? Awak jangan start melukis tangent, starting point awak adalah di JX. Sampai ke sudah you tak boleh nak selesai. Okay, awak start dengan mana-mana point yang you rasa boleh selesai lah. Kalau cikgu sukalah nak buat elips dulu. Lepas tu bergeraklah ke kiri. Jangan pergi ke kanan. Ke kanan awak jumpa JX. Okey, JX. Apakah titik yang dapat awak ketahui dan apakah titik yang tak awak ketahui? Titik apa yang boleh awak cari? Titik tangent. Pada JX, kita tengok dulu JX. Titik apa yang awak ada pada JX di situ? Ingat kesemua ABC awak yang diberi dalam pencontoh tu bukan kesemua merupakan titik tangent. Ada yang merupakan titik luar dari tangent. Okey, kalau you perhatikan di sini G bukan titik tangent. Sebab apa? Kita baca dari sini pun dia dah bagi tahu dekat kita ni. Titik tangent hanyalah B, C, D, E dan F. Nampak B, C, D, E dan F. Hujan kat sana? Penaga hujan Hujan. Oh. Okey. So G bukan titik tangent. Cikgu dalam soalan set kami, dia punya G tangent. nilai. Dalam soalan kami G tu titik tangent. G. G. Tolong Dah, cikgu punya gambar ni lain cikgu. Sebelum ni? Yang ni je. Dah. Sebelah ni okey lah. Oh ya ke? Yang ni lah. Rasa ni yang set yang terkini ni. Mungkin dia orang tak edit lagi kot. Tak apalah. You tengok dia punya penyelesaian Boleh? Boleh ke? Tak lagi kita akan detailkan JX yang ada dalam paparan cikgu lah. Okey, untuk part awak nanti you snap tengok soalan macam mana baik kat cikgu. Okey, so di sini kita akan start. Awak punya elips ke parabola? JX. Kami punya elips juga. Alright. Okey, boleh Okey, so elips. Okey. 2 jejari. Okey, ikut soalan awak 40 dan 50 pada paparan Rajah 17 cikgu lah. Okey. And then divide by 3 ikut parts di sini. Okey, dan jangan lupa untuk tandakan dia punya extreme point. Titik utama kena tandakan dulu sebab kita tak nak tersasar dari melukis ataupun nak dapatkan intermediate point dia. Okay, so my advice is you tandakan di mana A, di mana G awak lah. Dalam soalan ni kalau soalan awak lain, you just follow yours lah. Okay, so kita proceed dengan soalan yang ada di sini. Okay, so kita dapat suku elips. Okay, so kita proceed ke kiri kita. Kita dapat 20. Rasanya 20 tak jadi masalah. Okay, kita just follow dia punya direction 70. Ni pada cikgu punya lah.
Okey, 70. Dia punya ukuran di sini kita dah ikut exactly. Ni semua kita ambil kira lah. Okey, untuk dapatkan kita punya points dari satu ke titik yang lain. Okey, so kita boleh lajukan sedikit di sini. Okey, ni titik J30. Virus ada tak dengan kita? Okey. So Baru dengan kod E. ada. Ada So tinggal seorang je lah yang tak ada. Okey, so di sini kita dapat. So di sini merupakan Tito So ni adalah tangent out, which is we need to minus lah. Okey, sambungkan pusat ke pusat. Kalau dah lupa so divide by 2, dapatkan dia punya semi circle. Okey, we draw one semicircle, and then kita akan minus kita akan minus apa dengan apa di situ. Kita akan minuskan 30 dan 30 dengan 20. yes. 10 kita lukis pada circle yang besar. So bila dah lukis ni dia punya radius 10 tadi, dia akan bersilang dengan semi circle kita. Nampak So bila bersilang, awak ambil pusat, lukiskan garisan normal yang melalui titik persilangan tersebut dan selarikan hala ke pusat J20. So orang kata secara directnya kita akan dapat titik tangent B dan juga C lah. So kita dah boleh sambung. Nampak So kita sambungkan. Kita dapatlah dia punya garisan objek. So di bahagian ini pula J60 dan J30. So apa perkaitan antara dua? Dia perlukan apa? Sebelum tu kena mencari dulu pusat bagi J25. Nampak? So kita nak cari J25, ada masalah tak? Hopefully tak ada So dah jumpa J25. Perjalanan dia you kena cari daripada sini lah. 10, you tak payah label. Okay, so dapatkan pusat J25. Okay, kita ada 2 dah bulatan di sini. Okay, so kita nak tengok pula J60 kita ni Ciko ke apa ke. So dia ada dua-dua. Antara J30 dengan J60 dalam paparan cikgu so yang ini adalah circle out. 60, 30 adalah circle out. Jadi radius dia daripada pusat J30, awak kena dapatkan hasil tambah lah, iaitu J90, supaya lengkung awak tu boleh dilukis di sebelah bawah. Sebab kita tahu pusat dia akan duduk kat bawah sini. Boleh Okey, so apa yang berlaku pada J25 dan J60 pula? Kena tolak. Sebab yang ni adalah circle in. Nampak So disebabkan dia merupakan circle in, nampak? Okey, yang ini tadi adalah J90. Okey, dan yang ini J60 tolak dengan J25, tinggal berapa? 30. 35 daripada pusat 25 kita. Boleh And then jangan lupa kena lukiskan garisan normal. Ni adalah garisan normal yang wajib kita lukis untuk kesan titik-titik tangent D dan juga E. So kita dapatlah J60 kita. Okey, setakat itu boleh Boleh kalau you follow dekat sini. So kita ada titik luar G dan kita ada titik tangent F di sini. Titik tangent F kita tak boleh cari kecuali apa? Kecuali kita dah tahulah. Okey, apa ni, kaedah apa yang kita nak gunakan di sini. So kita apply kaedah 4 step, 4 langkah. Boleh? You bagi nama dia kaedah apa pun tak ada masalah. Tapi dia punya perjalanan dia adalah 4 step lah. Boleh So langkah pertama dia adalah, nampak dia akan buatkan garisan selari upside down. Satu di G dan satu lagi pada pusat J25. Kat sini. Nampak ni? Nampak tak arrow? Arrow ni akan keluar macam gini. Ni langkah satu, ni langkah yang kedua. Okay, so apa yang kita dapat di sini? Hujung pada bulatan di sini awak sambungkan dia ke titik G.
Macam tu. Boleh? Ini dah langkah yang ketiga. Okey, setakat tu ada soalan tak? Ni langkah 1. Ini langkah Boleh. Kat sini, apa ni kaedah apa yang lambat saya punya ni. Delay. Langkah ketiga. Langkah keempat kat mana pula? Mana langkah keempat? Kat mana langkah keempat? Tu ada persilangan ke Yes. bulan. Okey, ada persilangan. So, dia akan lalu. Itu adalah langkah keempat. So, dapatlah titik F. So, di sini bila dah dapat titik tangent F, so di sini akan terbentuk pusat bagi lengkuk JX kita. So, kita apply kaedah 4 step. Kaedah 4 step ni kita akan check satu persatu. You ada tak 1, 2, 3, 4 di sini? Okay, dia tak boleh terus buat magic kat sini. Nampak So, you have to follow lah. So, by right, kita dah dapat pusat bagi JX. Ada soalan tak di situ? Untuk latihan awak, tolong selesaikanlah. Bila dah siap, tolong send untuk tangent. Cikgu nak tengok lah. Boleh Boleh ke? Boleh. Okay, good. Okay, dan kita ada soalan favorite lagi adalah soalan pandangan tambahan. Dan butiran terlindung tak perlu awak tunjukkan. Nampak? So, first of all, apa nak kena buat? Yang kita selalu highlightkan pada awak lah. Sentiasa. Apa benda? Tapak SY. Okey. Kita kena tahu dulu dekat mana sata rujukan yang kita nak letak di sini. Sata rujukan kita perlu berada di mana? Di PA ke? Di PH? Mana dia? PH. Di PH. Okay. So, kita boleh letak dia di sebelah bawah pun boleh. Okay. Kalau tak suka letak kat bawah, you nak letak kat atas pun tak jadi masalah. Bergantung pada mana yang you nak rujuk lah. Boleh Okay. So, yang kedua sekali adalah apa? Yang pertama, awak kena tentukan dekat mana sata XY. Dan yang kedua, apa antara item penting yang cikgu highlightkan? Kita kena tahu dekat mana kedudukan lengkung kita berada. Nampak? Pada pandangan hadapan mungkin tak jadi masalah lah. Lengkung awak for sure you nampak secara direct di sini. Ni lengkung dia. Tapi pada pandangan atas, dekat mana kedudukan dia? Kalau you tengok pada objek A, soalan ni sama tak dengan yang awak punya? Sama. Okay, good. Okay, lengkung satu kat sini. Ni satu. Yang ini lengkung kedua. Nampak? Cikgu highlightkan pada objek A. So, pada pandangan atas, kita kena highlightkan dekat mana kita punya kedudukan lengkung. Nampak So, lengkung nombor 1 kita akan berada kat sini. Yang ini akan jadi lengkung kedua. So, apa kena highlightkan? Sebab kita kejap lagi nak lukiskan garisan kat mana jatuhnya kita punya lengkung. Nampak tak? Ada setengah kes lengkung tak duduk dekat nombor 2. Mungkin dia duduk dekat vertical line di sini. Nampak ni? Dia mungkin duduk di sini. Itu mengikut kes tertentu lah. Sebab tu kita kena refer kita punya pictorial ataupun objek A kita. Mungkin dia akan duduk dalam keadaan vertikal. Bila duduk dalam keadaan vertikal, kita kena tahu pula apa step yang kita nak apply. Boleh Okay, so di sini dia pilih kat atas. Dia tak suka kita kat bawah sini. Dia pilih kat atas. Kita follow je lah. Okay, so pilih kat atas. Tak jadi masalah. Okay, yang ini make sure dia adalah 90 darjah. Jangan sengit-sengit. Mesti for sure 90 darjah di situ. Okay, kita tanda. Okay, sebelum tu apakah jenis pandangan tambahan di sini? Anyone? Ketinggian. Yes, ketinggian. Sebab apa ketinggian? Sebab kita akan ambil dia punya tinggi. Nampak Ketinggian pada pandangan hadapan. So, kita tahulah ukuran ni ambil dari mana. Okay. Dia ambil daripada ujung ni, dia tandakan. Nampak So, yang ni saya rasa tak ada masalah pada awak. Okay, kita dia dah highlightkan.
Okey, sudah lajukanlah. Okey. Itu pada lengkung yang pertama. Nampak tak? Dia dapatkan lengkung nombor 1. Boleh Sudah dapat lengkung nombor 1. Lengkung nombor 2. Okey, kalau kita akan gunakan elemen yang sama lah. Macam mana yang kita gunakan nombor 1, kita akan gunakan pada nombor 2 kita. Okey. Lagi kita tengok dia punya elemen nombor 2 untuk dapatkan lengkung nombor 2. Okey, yang ini macam biasalah. Dia akan dapatkan. Okey, cikgu nak fokuskan pada lengkung. Nampak lengkung. Okey. Boleh nampak? Dia panjangkan. Okey, garisan elemen tu. Nampak Kalau kita tadi kita direct lah. Daripada bawah tadi kita terus lukis lah kat sini. Ni naik terus, ni naik terus lah. Nampak Tapi di sini dia buat separuh-separuh. Mungkin nak tunjukkan pada kita lah. Dia tak sekali awung. Tapi kalau untuk kes kita buat latihan, kita teruskanlah melukis garisan binaan ni. Garisan elemen at least 3. Boleh So kita dapat penandaan, kita ambil pada pandangan hadapan lah. Okey, mengikut ketinggian dari satah mana yang kita refer. Kalau di sini satahnya XY berada di keadaan atas, awak kena follow lah. Dari sini ambil ke sini. Ini ambil pergi sini. Yang ini ke sini. Tandakan daripada atas ni lah. Dapat gitu. Okey. Okey, ada soalan tak setakat ini? Untuk lengkung lah. Untuk yang lain tu rasanya tak jadi masalah sangat. Okey, ini adalah pandangan tambahan. Tak susah pun. Senang je. Okey, butiran terlindung tak perlu awak tunjukkan. Okey, boleh? Recall balik Cikgu tak tahu soalan exam keluar apa, dah lupa dah buat soalan. Soalan dah hantar, lepas tu tak tengok-tengok dah. So, okey, nak tanya sebelum tu. Awak dah study ke ISO yang cikgu bagi video tu? Berapa orang yang dah tengok video tu? Hello? 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 Pakai senyap ni. Tengah cah phone. Oh ya ke? Awak seorang je ke? Orang lain tak ada Awak seorang je yang jawabnya. Ada. Yang lain tu pergi mana? Depa main kat chat Oh ya ke? Cikgu tak buka dua skrin So tak boleh nak ni. Kalau nak tengok kena keluar daripada paparan ni slide ni. Memang tak nampak pun. Sebab tak buka monitor satu lagi. Okey, ada soalan apa-apa tak? Okey, awak tadi cikgu tanya tentang ISO. Dah study belum ISO? Tak kisahlah you study video ke ataupun you ada sumber lain ke, tapi matlamat dia, objektif dia adalah awak mesti kena tahu nak construct ellipse dalam ISO. Bila mana kita test awak skill dia dari kemahiran kaedah koordinat. Nampak So di situ cikgu bagi tahu ni, so tolonglah study dari sekarang. Dalam latihan tingkatan 4 ada 2 soalan di sana. So salah satunya ada dalam video yang cikgu bagi tu. Okey? Dah study belum? Ni nak exam ni minggu depan. dah sikit. Boleh faham Boleh. Harap kalau ada masalah PM lah. Okey, yang ini pula adalah perspektif 1 titik. Okey. Perspektif 15 markah agak besar, so kita lajukan sedikit di sini. Kita lukis semula pandangan hadapan dia. Nampak Lukis je, tapi bukannya nak guna semua garisan tu sebagai garisan objek. Kita just nak unjurkan, bawa dia pergi ke titik lenyap. Boleh dapat di situ Lukiskan dulu macam kita lukis kotak asas lah. Kan dalam ISO. Untuk yang perspektif, ini merupakan dia punya basic line lah. Okay. Salin semula rajah pandangan hadapan, tapi make sure dia berada betul-betul di bawah garisan unjuran dari pandangan atas kita. Boleh
Okey. So TL akan terbentuk di atas GU di mana TS kita unjurkan secara berserenjang. Okey. Gini Yang ni cikgu tak tunjuk lah satu-satu tu. Cuma you tengok balik tu, kalau ada masalah you just bagi tahu lah. Okey, so kita lajukan sedikit. Okey, awak dah siap ni? Perspektif 1 titik. Untuk exam awak disebabkan 2 jam awak kena jawab 4 soalan sahaja. Satu soalan kita buang lah. Okey. Bahagian A still ada. Sebab bahagian A pun penting juga. Alright. Okey. Dia akan dapat lebih kurang macam tu. Nampak Okey, untuk puncak awak boleh gunakan kaedah. Nampak puncak di sini Okey, kalau boleh kita tunjukkan sedikit dia punya kaedah puncak dia. Sekejap siapa masuk? Masuk aja. Okey, kaedah puncak ni. Cikgu tanda biru, puncaknya di sini. Ini garisan dia. Ni garisan ni. Okey, dan ini daripada pandangan atas, bawa dia bersilang kat bawah sini. Ni ini pertemuan di situ, cikgu kata buat bulatan. Okey, dari hasil bulatan yang awak lukis, bawa dia pergi ke TL. Ni kaedah tapak puncak awak lah. Okey, kaedah puncak. Okey, so dah dapat yang itu. Ni adalah di atas garisan biru kita akan dapat kesan titik sebenar puncak bagi segitiga kita. Kaedah dia dari pandangan atas, ni pandangan atas kita. Dari puncak ni sambung dia pergi ke TS. Ni ni. Ni bawa ke TS sebenarnya. TS bersilang di atas SG kita, turunkan dia straight. Bagi dia bersilang dengan line biru yang kita buat. Ni adalah puncak bagi segitiga yang dimaksudkan lah. Okey. Dia terlebih-lebih garisan pula. Kenapa? Sekejap Okey, di situ. Boleh ke? Harap-harap awak masih lagi ingat lah. Boleh. Boleh very good. Okey. Last but not least, this is the soalan ISO. Okey, ini adalah soalan ISO. Kita tengok sedikit. Boleh ke? Hopefully okey Okey, soalan ISO. Okey, first of all you kena tahu dulu dia punya kotak dia berapa. Saiz kotak grid dia adalah 10 kali 10. So satu kotak diwakili oleh 10. Okey, yang di sebelah kiri kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia adalah 80. Yang di sebelah kanan pula adalah 2, 4, 6, 70. Boleh boleh follow 70 mm. Okey. Ketinggian, kalau boleh cikgu nak minta awak semua buat kaedah kotak dululah. Buatkan dia punya kotak dia dulu, basic dia dulu. Boleh Ini dia dah buat kaedah, terus dapat dia punya info ni. Okey. You akan dapat. Cikgu nak highlightkan dekat kawasan curve di sana. Dia akan ada satu elips kan? Nampak pada pandangan atas di sini kawasannya. Okey, dan pada pandangan hadapan awak tahu di mana dia berada. Dia juga berada di sini dalam keadaan yang condong. Jadi kita tengok kaedah apa yang dia nak guna. Tengok betul-betul Boleh ke? Boleh follow Kalau tak boleh kita akan ulang balik. Okey, setakat ini awak faham tak apa yang dia sedang lukiskan untuk awak di situ? Okey. Okey, kalau tak ada soalan cikgu nak tanya. Jarak ini berapa?
jarak ini berapa? Anyone of you can respond? Ini mungkin keluar dalam 50 ml. ya, 50 kali 50. Iaitu dia ambil suku sahaja. A part of. Dia masukkan di sinilah bahagian ini. Nampak Curve kat sini. Nampak? Yang dia buat di sini adalah dia punya quadrant. Dia buat ini. Nampak ni? Dia buat sukuan yang itu. Boleh follow Katalah sukuan ni cikgu namakan dia nombor 1. So nombor 1 ni duduk kat sini. Boleh nampak? And then ada satu kaedah ringkas instead of kita dapatkan kuadran kedua, ketiga dan keempat, kita juga boleh buat kata jalan pintas. Macam mana nak buat jalan pintas? Macam ni. Okay, fokus mata awak pada bahagian ini garisan ni garisan ni yang cikgu highlight. Garisan ni, garisan ni. Sekejap cikgu padamkan. Sekejap padam semua. Okey. Kita ambil warna inilah. Okey, garisan ni. Tak nampak Nampak tak garisan warna tu? Tak clear Nampak? Nampak Okay, Boleh. Boleh Okey, cikgu ambil warna ni lah, terang sikit. Okey, fokus pada dua garisan di sini. Kita tahu pusat dia akan duduk dekat sebelah atas. Nampak tak? Sebab curve dia kedudukan macam ni. Nampak? Ni Jadi pusat kita tahu dah duduk kat sini pada pandangan atas. Pusat kita kat sana. Okey, so refer pada garisan ni Garisan ni, garisan ni. Okey. Dan awak ambil set square awak. Okey. Dapatkan, you guna 2 set square lah. Macam mana nak dapatkan garisan serenjang. Hopefully awak masih ingat lah. Awak tengah 5 kan. Okey, dapatkan garisan ni panjang. Terus saja. For sure, di sini akan membentuk 90 darjah kita. Ni awak kena tengok ni. Kaedah ni. Ini pun juga. Di sini akan menghasilkan sudut 90 darjah. So kita dah dapat pusat, kita dah dapat angle tu, kita just panjangkan bagi dia bersilang. Nampak ni? Okey, ada soalan tak? Setakat yang cikgu highlightkan garisan, 4 garisan di situ. Boleh tak? Yang lain? Amar, Hani boleh Hani? Hello? Hello. Boleh Amar Hello. Aiman okey? Hello, Mar. Hello. Boleh ke tak tu? Hopefully okey Kat saya seorang cikgu tiba-tiba apply. Apa? You. Line kot. Sini hujan. Oh ya ke? Tadi ada slow sikit Yang tinggi. Betul. Aiman. Suara cikgu tak okey Aku dengar suara Amal. Seorang cikgu okey. Line kami teruk sikit. Oh ya ke? Okey. Suara Amal cakap dengan Amal. Boleh faham tak kaedah yang kita gunakan sekarang ni? Boleh tak? Sebab nanti awak nak kena buat ni dalam exam. Boleh? Kaedah apa cikgu? Ulang sekali lagi. Ni kaedah dia sebenarnya dulu kita buat kaedah quadrant by quadrant. Kat sini sini kita sambung 50 lagi supaya dapat macam ni. Jadi kita lengkapkan kuadran kedua, ketiga dan keempat. Tapi cikgu nak tunjukkan kaedah cepat lah untuk awak. Di samping kita tak payah lagi nak tambah kuadran 2, 3 dan 4. Kita terus je dapat, tapi mestilah 90 darjah di sini.
Ni cikgu highlight kat sini. Garisan 2 ni mesti dapat 90 darjah. Dan garisan tu kita just panjangkan je. Asal. Boleh faham tak? Garisan yang warna kuning. Dengar orang azan. Boleh. Dengar orang azan. Dengar. Itulah. Awak boleh hands on juga lah. Kan awak melilau ni. Apa masuk tu? Saya baru sampai rumah. Tadi Okey. bila nak start. Terima kasih dia. Okey ni Ni adalah persilangan. Ini merupakan pusat untuk membolehkan awak lukis satu curve. Macam ni. Itu. Nampak? Kita dapat kesan pusat dari yang atas tu. Kalau boleh cikgu padamkanlah sebab hopefully awak dah faham. Ni ni kita padam bagi awak nampak clear balik. Tadi kita nyunting. Cikgu, Ya. kalau pusat tu kalau kita tak buat macam ni, kita ikut yang kotak-kotak tu saja tak apa? Boleh. Kira ikut kotak. Boleh. Okay. Awak nak topak lagi 3 sukuan pun tak ada masalah. Ikut awak mana yang mudah. Boleh Maksud awak macam ginilah. Ni tambah lagi. Ni tambah Ni tambah gitu. Tak cukup ruang dah cikgu. Okey, tambah sini. Bagi cukup 50. Macam tu Ni kotak 1, kotak 2, kotak 3, suku yang keempat. Macam tu ke Aiman? Aiman maksud macam ni ke? Boleh juga. Ikut awak lah mana yang mudah. Dulu memang kita buat macam ni. Ya. Dulu memang kita macam ni. Boleh je. Sekejap tak mempadam pula. Macam conteng, lepas tu dia tak boleh nak padam. Padam dengan jari je ni. Bismillah. Amin. Okey, hopefully awak boleh faham kaedah ni. So, kaedah ni terus dapat dia punya pusat. Itu merupakan dia punya garisan normal. Okey, so kita dah boleh lukis dia punya lengkuk. Lengkuk dia akan dapat gitu. Dapat 1. Tapi tak selesai lagi. Sebab apa tak selesai? Sebab dia ada satu lagi lengkuk di sebelah atas. Di mana dia berada dalam keadaan yang condong. Nampak Dia duduk condong. So kita kena apply kaedah yang macam video yang cikgu hantar hari tu. Nombor 20, kalau tak silap nombor 23. Soalan form 4 dalam modul awak. Okey? Boleh So kita tengok, di sini kita nak kena tengok ni, nak kena bahagi elemen 10 10 10. Kita bahagilah elemen dia. Sekejap Okey, yang ini bahagian atas dan kita juga nak lukis lengkuk yang di sebelah bawah dia. Nampak? Dia. Ni satu lagi. Kita boleh je buat selari 2 ni. Nampak ni? Garisan ni, garisan ni. Selarikan. Okey? Yang ini pun sama. Selarikan. Dapat pusat baru untuk buat lengkuk yang di sini. Boleh ke? Boleh faham yang itu? Boleh Sudah dapat gitu. Siap dia punya curve bahagian bawah dia. Okey. Buat apa ya? Apa dia? Yang lengkung kedua. Lengkung kedua jarak dia adalah mengikut ketebalan dalam soalan iaitu 20. Okey. Tebal dia 20 lah ataupun tinggi dia. Cikgu padam lah. Semak Okey. Okey, setakat itu boleh follow. Boleh tak? Oh, di sini dia tak ada line.
Okey, sorry. Di sini sebab ada line kat sini ha. Baru perasan ada line kat sini. So ini bukan rujuk pada bahagian lengkung dia lah. Okay, so soalan ni simple aja. Just buat lengkuk yang ini dengan yang di bawah sahaja. Dah siap 15 markah awak. So kita ada segitiga magic lah. Okay, yang ini. Bahagiannya. Ni bahagian ni. Highlight dia. Tengok highlight. Kawasan ni. Ya. Kawasan ni merujuk pada bahagian kalau you tengok dekat pandangan hadapan di sinilah. Nampak So kalau pandangan sisi dia ada kat sini. Yang segitiga magic tu. Dia macam magic lah sikit sebab dia ada line condong kat tiga-tiga bahagian. Tiga-tiga view awak. Pandangan atas pula dia berada di bahagian sini Okey. Itu sahaja untuk bahagian ini. First kali you fokus pada garis ini. Garisan yang cikgu highlightkan ni. Okey. Dan dapatkan sudut 90 darjah. Gariskan garisannya. Kat sini for sure 90 darjah. Bagi dia bertemu. Nampak So dia bertemu kat sini 90 darjah. Nak cepat lagi, tarik aja ni vertical line. Jarak tinggi dia adalah 20. Sebab dia mengambil kira bahagiannya. 20 kat sini. Ni 20. Okay. Ni akan jadi pusat bagi curve yang barulah. Dan jangan lupa lukiskan juga garisan normal di sini. 224 lah. Lukiskan. Okay, kat sini pun sama. Untuk membolehkan kita lukis satu lagi curve di sebelah dia. Okay, kita ada dua pusat lah. So, kita dapat ni selari. Ni selari. Siap kita punya bongkar ISO kita. Okay, ada soalan? Ada soalan? Boleh? Ada. Boleh Masih setia? Amar okey? Tak ada soalan Sekejap kita... Okey. Tak ada soalan, kita boleh stop sharing. Okey, so berkumpul sekejap. Dina okey Dina? Berapa orang yang ada kat sini? Sekejap cikgu check. Chess ni boleh main aku. Boleh? Tapi janganlah main waktu cikgu mengajar. Kirim ni kirim. Memanglah boleh main. Okey, dah isi kehadiran? Saya dah. Make sure dah isi Okey, Belum. berapa orang yang ada di sini? Okey, kejap lagi cikgu nak on satu game. Dah ready belum? Chess aku. Bukan. Mai duduk dekat dengan Oh. meja bulat ni. Duduk dekat cikgu. Hani setia di sana. Dia duduk kat situ daripada tadi tak bergerak. Dia apa ya? Dia. Kejap lah. Berapa orang yang ada cikgu nak tengok? Okey, berapa orang yang ada kat sini? Duduk atas payung Bukan duduk bawah payung. Awak dengar ombak tak? Okey, Tak, kita... no. Tak dengar? Saya tak dengar. Awak pergi tak dengar Saya terapi kat Benteng. Tadi dengar bunyi derap. Oh, ya ke? Okey, kita ada duduk pakai pi mandi. Dengar. Pula. Dia Benteng dengar. Memanglah. Pi kat sana dengar lah. Okey, kita ada Amar. Kita ada Hani. Kita ada Dina, Ain. Siapa lagi yang cikgu tak sebut? Kita ada Nazrul. Kenit. Aiman. Lagi siapa lagi? 1, 2, 3, 4, Kira. 5, 6, 7, 8 sahaja. Mana virus semua? Bukhari? Tadi Farah dia dengar aku tapi tak tahu dia pergi mana lah. Hai. Awak pergi ke mana ni? Kafe apa? Pergi masjid, dia pergi masjid. Saya pakai laptop cikgu tak ada kamera. Tak boleh on kamera. Siapa ni? Hani. Alright. Saya ada dengan virus cikgu. Okey. Tadi ada. Lepas tu hilang. Set square. Kaedah kotak. Okey. Test. Bukhari. Test. Apa test? Sekejap sebelum kita main kita punya tu. 3 tak ada pula. Apa tu?
Ada mercu. Ejaan biar betul lah. Melakukan aktiviti penyediaan. Oh, penyediaan. Garisan lipatan. Okey, kita screenshot sekejap. Banyaknya mesej. Cikgu, esok Aiman kena cucuk. Cikgu tak mau beri kata-kata semangat. Selamat cucuk. Aduh. Dia yang tercicir Oh, Bukhari rajin jawab Lepas tu dia hilang pergi mana ni? Rugilah tak ada kat sini. Okey, ready ke? Dah ready dah? Okey, awak nak markah ke nak apa? Ada berapa orang je ni? 1, 2, 3, 4. 3 orang je hari ni kita buat game. So, siapa yang lucky hari ni, kalau yang tak ada bersama-sama kita akan reject lah. Okey? Yang ada sahaja. Tadi cikgu nampak macam Bukhari apa semua. Apa lagi chat ni? Oh, nak markah. Markah tak banyak lah. Takkanlah sampai 10 kan. Markah bergantung pada keadaan. So, cikgu catatkan dulu siapa yang menang. Okey? Boleh kita ready 1, 2, 3. Tak music dia. Sekejap. Oh, saya punya line slow. Nama siapa tu? Ya, menang. Hack, mana cik kira hack? Nampak semua nama siapa? Ada Nampak semua nama siapa? Danish. Okey, yang last. Dennis. Dennis ada dengan kita tak? Okey, yang last. Dennis ada dengan kita tak? Danish ada. Okey, sekejap yang last. Yang Okey, terakhir. sekejap yang last. Yang terakhir. Asal macam nama saya cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nama siapa? Nama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Okey, amin amin ya rabbal alamin.